Tu dalam perbincangan kita yang sebelum daripada ni lah. Kalau boleh kita review balik ataupun kita ulang balik, tengok balik yang disebut dengan pengajian kita sebelum daripada ni. Sebelum daripada berlaku PKP ni, di mana kita cerita tentang mengenai lebih kurang 11 perkara yang boleh menyebabkan rosaknya dalaman kita. Yang ke-11 tu, bila kita menurut segala hawa nafsu. Bila kita ni, hidup kita ni melayan hawa nafsu. Menjadikan diri kita ni jadi rosak dalam hidup kita. Baik, hari ni kita akan sambung yang ke-8. Sepatutnya, dalam diri kita ni, kita buang 11 perkara. Yang ni, dalam hidup kita, kita diajar demikian. Manakala kita kena masukkan dalam tuadan kita ni, ada lebih kurang 12 perkara. Kena bawa masuk. 11 perkara kena buang. Kemudian masukkan yang dalam tuadan kita ni, 12 perkara. 12 perkara ni kita kena masuk dalam jiwa kita. Kalau boleh masuk dalam jiwa kita ni 12 perkara ni, maknanya terjaminlah dalam kehidupan perjalanan kita yang akan datang. Yang pertamanya ialah masukkan tauhid ubudiyah. Ubudiyah kita kepada Allah. Tauhid. Yang pertamanya tanamkan dalam jiwa kita ni, Allah itu esa. Allah ni tempat yang kita bergantung. Segala benda dalam hidup kita, semuanya kembali pada Allah. Sebab tu mulut kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang ni yang pertama kena masuk dalam tuadan kita. Tempat bergantung, tawakal kita pun pada Allah. Segala-galanya, kitanya mengabdikan diri hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ruas yang kedua dahulu. Ni ruas yang kedua. Saya ulang ni sebab nampak gaya macam jemaah-jemaah tak ingat sangat dah. Yang lepas-lepas kita belajar. Perkara yang kedua yang kena masuk dalam tuadan kita ialah yang disebut dengan keikhlasan. Sentiasa jadikan diri kita ni orang yang ikhlas. Dan kita belajar panjang cerita tentang mengenai bagaimana nak jadi ikhlas. Kita tahu dengan cara kita buat macam ni, kita akan jadi ikhlas. Sama ada ikhlas ni pada diri kita sendiri, ikhlas ini kepada keluarga kita, pada masyarakat kita dan negara kita. Keikhlasan mesti sentiasa diutamakan pada diri kita. Setiap benda yang kita buat, biar kita jadi ikhlas. 2. Yang ketiga, berlaku benarlah di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dalam ruas yang ketiga sebelum daripada ni, maknanya kita mesti menjadi orang yang as-sidqi. As-sidqi maknanya hidup dalam keadaan yang membenarkan dengan apa yang kita sebut. Ini dipanggil orang yang hidup benar. Dia bukan, dia bercakap, orang panggil bercakap lain, berbuat lain. Tak jadi demikian. Tapi hidup kita ni mesti sama dalam diri kita. Orang Melayu, orang Cina sebut sama bikin. Disebut demikian. Sama bikin ni maknanya kita sama, kita sebut sama, kemudian kita buat pun benda yang sama. Maknanya as-sidqi. Kita dengan Allah ni, kita mesti membenarkan setiap apa yang kita janji dengan Allah. Itu dipanggil yang kedua, mesti ada pada diri kita. Yang ketiga, yang keempat, kita diajar supaya jadi orang yang zuhud. Hidup kita ni, jangan jadi orang yang tamak. Jangan. Didik jiwa kita ni, supaya berlaku untuk hidup dalam keadaan zuhud. Zuhud ni maknanya, memadai dengan apa yang setiapnya Allah kurniakan pada kita. Kita menggunakan setiap nikmat yang Allah bagi pada kita untuk mentaati perintahnya. Itu dipanggil zuhud. Zuhud dalam hidup seorang. Zuhud ni bukannya yang digambarkan oleh orang Melayu kita. Orang Melayu kita nampak zuhud ni pakai baju compang-camping, pakai selipar warna lain-lain sebelah-sebelah. Tu bukan zuhud. Tu tolol dipanggil demikian. Tolol lain dengan zuhud. Zuhud maksudnya kita ni hidup dalam keadaan yang sentiasa menikmati dengan setiap nikmat Allah, dengan sebenar-benarnya kita manfaat segala pemberian yang Allah bagi pada kita. Itu dipanggil zuhud. Dan yang kelima, yang kena ada dalam tuadan kita, tawakal kepada Allah. Mesti tinggi. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya bertawakal kepada Allah. Tawakal maknanya kita ni bergantung kepada Allah setiap keadaan. Dalam urusan diri kita, tawakal pada Allah. Kadang-kadang kita tahu diri kita ni tak cukup itu, tak cukup ini, misal contohnya.
Tapi diri kita sebut, aku tawakal pada kamu ya Allah. Itu cara dalam hidup kita demikian. Kemudian sama juga dengan dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita ni kita tawakal pada Allah. Bergantung pada Allah. Letakkan pergantungan diri hanya untuk Allah. Dipanggil demikian. Tawakal. Demikian juga kita dengan masyarakat. Demikian kita dalam hidup kita setiap masa, setiap ketika ni tawakal. Misal contoh ni, kita dalam berhadapan dengan COVID ini. Tawakal kita mesti jadi kuat dalam berhadapan dengan demikian. Jangan sampai kita jadi pengecut. Jangan sampai kita jadi orang yang tak tentu arah. Tapi kita mesti bergantung hanya kepada Allah dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Kemudian yang keenam, mestilah dalam jiwa kita ini tambah perasaan mencintai Allah. Ini sifat orang mukmin. Dia mesti tambah dalam jiwa dia ni perasaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah pada setiap ketika dan setiap masa pada diri kitanya. Kemudian yang seterusnya pada diri kitanya mesti ada pada diri kita takut dan harap kepada Allah. Yang ketujuh, mesti ada pada diri kita ni kita rasa al-khauf war raja, takut dan juga harap pada Allah. Takut dan harap ni kita telah habis pada pengajian yang lepas. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah hari ini kita masuk pada tajuk yang ke-8. Tajuk yang ke-8, takwa dan juga wara' mesti ada dalam setiap tubuh badan kita. Ini yang ni di antara tajuk yang kita bincangkan. Insya-Allah pada hari ini kita sambung perkara yang ke-8 yang mesti masuk dalam setiap tubuh badan kita ni ialah takwa. Takwa mesti sentiasa bertambah pada diri kita, takwa pada Allah. Kemudian yang dalam masa yang sama biar kita jadi manusia yang wara'. Wara' ni bukan mesti berjalan tunduk, kemudian sepak tintin, sepak tiang-tiang, tidak. Wara' ni maksudnya kita berhati-hati dalam setiap tindakan yang kita buat. Sama ada kita bercakap wara', sama ada kita mendengar wara', sama ada kita melihat menjadi wara', sama ada kita hati kita tergerak ni pun mesti wara'. Wara' ni maknanya berhati-hati dalam setiap apa yang kita lakukan. InsyaAllah kita bincangkan tajuk ni lah mulai daripada hari ni. Ruas yang ke-8 yang mesti ada dalam jiwa kita ni ialah takwa dan juga wara'. Takwa dan wara'. Kami menyebut masalah takwa di samping masalah wara'. Kami gabungkan dua perkara ni. Sebab keduanya itu kadang-kadang dianggap satu dalam pengertiannya. Yang kita kena faham. Kadang-kadang orang kita bila sebut saja tentang mengenai wara', orang kita faham. Orang kita faham. Dan juga takwa. Kadang-kadang takwa dan wara' ni satu benda je, katanya tuan kitab kita. Bahkan secara mutlak diucapkan dalam makna yang sama dan tidak ada bezanya di antara takwa dan juga wara' ini. Kadang-kadang jadi demikian. Hal ini pun terdapat dalam nas-nas ataupun dalil-dalil yang dapat kita temukan dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang diucapkan untuk menghuraikan keduanya tadi di kalangan umat manusia. Jadi yang satu dikendaki untuk menjelaskan yang lain. Kalau kita nak sebutnya, di antara satu sama lain tu saling bergantung dah. Maknanya kalau kita takwa, secara automatik kita ni seorang yang wara'. Ada setengah orang dia sebut dia wara'. Maknanya dia ni orang yang bertakwa. Dia pada diri dia, dia jaga-jaga, maknanya orang ni ada sifat takwa yang ada pada diri dia. Jadi yang satu dikendaki untuk menjelaskan yang lain. Pun boleh juga. Kadang-kadang kalau kita nak sebut takwa saja, orang kita tak faham. Lalu perlu disebut orang yang takwa ni biasanya dia mesti wara'. Pun boleh juga demikian. Ataupun orang yang wara' ni maknanya orang yang bertakwa. Pun boleh istilah yang digunakan. Maksudnya sama nilainya antara takwa dan wara' tersebut. Islam diajar demikian. Sama nilai. Begitulah yang seringkali kita dapatkan dalam pemakaian bangsa Arab. Di kalangan bangsa Arab. Malahan juga para alim ulama. Tetapi kadang-kadang dimaksudkan dengan kata wara' tadi suatu keadaan yang lebih tinggi martabat dan darjatnya daripada takwa. Ulama sebut kadang-kadang kalau ada orang yang dia faham betul-betul, dia akan dapati
Warak tu lebih tinggi kedudukan dibandingkan dengan takwa. Istilah yang digunakan. Kadang-kadang kan kita kata waraknya dia ni. Maknanya takwanya dia ni. Ataupun lebih tinggi lagi daripada takwa. Boleh faham tu? Sekalipun demikian, ada juga yang menyatakan bahawasanya takwa itu adalah suatu maqam yang lebih tinggi tingkatannya daripada warak. Pun ada juga yang sebut, sebelum kamu jadi manusia yang bertakwa, kamu mesti warak dulu. Bila kamu warak, kamu jadi manusia bertakwa. Kalau kamu tak warak, kamu tak akan jadi naik kedudukan menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Ada yang faham demikian. Yang lebih tinggi. Yang demikian, yakni pengertian yang terakhir inilah yang dianuti oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali disebut bahawa kalau siapa yang nak bertakwa pada Allah, dia mesti warak terlebih dahulu. Saya pun berpandangan demikian juga. Saya melihat kalau siapa yang nak jadi manusia yang bertakwa pada Allah, dia mesti warak. Kalau dia tak warak, maknanya dia ni manusia yang tak bertakwa pada Allah. Kerana kedudukan takwa tu lebih tinggi daripada kedudukan warak. Banyak sekali orang yang salah ataupun keliru faham dalam memberi makna dan pengertian perihal takwa tadi. Ramai orang kita ni, dia keliru. Maksud takwa tu apa? Makna takwa tu apa dia? Hal ini telah kami adakan perbahasan yang panjang sekali. Dan kami ambilkan daripada nas dan bagaimana pengertian takwa tadi. Kami jelaskan cara panjang lebar dalam kitab kami yang nama Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Dalam kitab Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan telah dijelaskan bagaimana maksud takwa tersebut. Artinya bala tentera Allah yang menurut erti kebudayaan dan akhlaknya. Kitab tersebut makan halaman yang banyak sangat cerita mengenai masalah takwa ini, yang sekitar 80 halaman daripada sekian banyak halaman kitab tersebut. Cara keseluruhan pembicaraan ataupun perbahasan dalam masalah ini, masalah takwa ni. Kerana ramai di kalangan kita ni nak faham terhadap takwa tu payah. Ramai di kalangan kita tanya, apa maksud takwa? Allah, payahnya nak sebut. Macam-macam gaya orang nak gambarkan tentang takwa ini, iaitu yang berkenaan dengan kedudukan takwa dan betapa pentingnya kedudukan tadi dalam agama Allah. Dan tiap-tiap minggu kan kita dengar usikum wa iyaya bitaqwallah. Hari Jumaat je mesti disebut, saya berpesan pada kalian semua dan saya supaya bertakwa kepada Allah. Ini kalimah takwa ni diulang je tiap-tiap masa. Jadilah manusia yang bertakwa. Orang kita sebut, jadikanlah kamu ni orang yang bertakwa. Maksud takwa tu apa dia? Katanya tuan kitab kita ni 80 muka surat. Dia nak huraikan tentang takwa dalam satu kitab yang lain. Kitab tu kalian boleh baca dalam Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Kedudukan tadi. Dan betapa pentingnya kedudukan tadi dalam agama Allah, yakni Islam, sehingga dapat dikatakan seakan-akan merupakan satu kata saja, namun dapat mengumpulkan seluruh taklif, seluruh tanggungjawab, yakni apa-apa yang menjadi perintah serta larangan daripada Allah Ta'ala. Selain itu, diadakan perbahasan pula perihal makna yang asas ataupun inti daripada hal yang ketakwaan tadi, dan bagaimana hakikat ketakwaan tadi juga berkenaan dengan ta'rif ataupun definisi daripada kata muttaqin, kalimah muttaqin di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni orang-orang yang bertakwa pada Allah Taala, serta bagaimana jalan yang wajib ditempuh untuk mencapai ketakwaan dalam makna yang sebenar-benarnya. Semua itu dijelaskan di sela-sela berbagai nas-nas yang ada. InsyaAllah tuan kitab kita ni, dia kata kalau kita nak bincang perbincangan takwa ni, banyak dalil-dalil yang datang. Dalam masalah taklif itu, babnya telah kami kupas dengan luas sekali dalam kitab kami yang bernama Tarbiyatul Ruhiyah. Sayyid Hawa ni dia karang kitab banyak. Antaranya kitab Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Yang kedua, kitab yang disebut Tarbiyatun Ruhiyah. Tarbiyah
ataupun pendidikan kerohanian kita. Di situ kami sebutkan letak ketakwaan yang hakiki dan yang dianjurkan dalam agama Allah Ta'ala ini sendiri. Termasuk dalam persoalan yang terpenting dalam hal ini ialah apa yang telah dihuraikan dalam masalah ketentuan bertakwa kepada Allah. Dan ini mengandung pengertian bahawa memang ada jalan untuk meraih ketakwaan tadi. Manakala jalan tersebut telah dilalui dan ditempuh dengan sempurna, pada saat nantinya ketakwaan itu akan menjadi suatu hal yang betul-betul meresap dalam hati seseorang. Dan daripada situ pula akan terbuka luas bagaimana cara menempuhnya yang sesuai dengan apa yang diajar dalam kitabullah, yakni Al-Quran, serta yang tercantum dalam sunnah Rasulullah, yakni hadis yang bertingkat tingginya, yang sahih dan juga yang hasan, yang menceritakan persoalan takwa ini. Sebenarnya apa sahajakah yang manusia itu dituntut oleh kandungan Al-Quran dan hadis? Hal ini tentu ada perbezaan. Kalau kita tanya, dalam Al-Quran itu tuntut apa sebenarnya? Banyaklah perbincangan. Dan perbezaan itu harus sesuai benar dengan tingkat dan darjat apa-apa yang dipersoalkan. Juga sampai beberapa luasnya apa yang berkisar dalam ikatan dan kaitan, serta apa yang berhubungan dengan persoalan tersebut. Tuan kitab kita ni dihurai dulu tentang tajuk yang kita bincangkan ini. Tajuk mengenai takwa. Sesungguhnya saja di antara ketakwaan yang dijadikan persoalan ialah yang bersekutu, iaitu atau yang sama-sama merasakan kepentingannya untuk seluruh umat Islam dalam menegakkan agama Allah. Maknanya semua boleh dapat merasai ketakwaan ini. Termasuk dalam persoalan yang bersekutu ini ialah menegakkan amalan-amalan hukum fardu kifayah. Artinya sesuatu yang manakah sudah ada yang mengerjakan, maka kaum muslimin lain yang tiada ikut melakukan sudah tidak berdosa lagi. Namun yang termasuk paling utama dalam masalah ketakwaan ialah menegakkan apa-apa hukum fardu ainiyah. Artinya yang setiap orang mukallaf melakukannya sendiri-sendiri. Dalam masalah takwa ni dia ada jadi dua. Satu, fardu kifayah yang kalau orang lain buat maka selesai. Orang lain tak berdosa kalau tak buat. Demikian juga dalam masalah takwa ni ada yang perlu kita setiap orang kena buat. Kena buat macam solat misal contohnya, tutup aurat misal contohnya. Ni dipanggil masalah peribadi yang masing-masing kena buat di kalangan kita. Ini adalah pembekasan yang menetap dan tidak boleh dirubah dengan alasan apa pun, sebab memang berupa kewajipan dalam setiap waktu, di saat apa pun dan dalam keadaan yang bagaimanapun di kalangan kita ini mesti menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Termasuk jalan yang penting ditempuh untuk ketakwaan ialah mengerjakan ibadah. Kalau orang tanya pada kita, macam mana nak jadi manusia yang bertakwa pada Allah? Salah satunya mesti beribadah. Salah satu jalan untuk menjadikan kita ni orang yang bertakwa pada Allah. Bangun tahajud malam, bersedekah. Ini jalan-jalan ketakwaan, dipanggil demikian. Khususnya yang perlu kita laksanakan dalam kedudukan sebagai suatu yang ihsan. Ihsan itu adalah jalan yang perlu dikerjakan sesudah masuk agama Islam. Bila kita bersama dengan Islam ni, kita jangan buang ihsan. Ihsan maksudnya apa dia? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan maknanya kamu menjadikan diri kamu hamba betul-betul pada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Fa illam takun tarah, kalau kamu tak nampak Allah, Rasulullah sebut, kamu tak rasa adanya Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kamu kena rasa demikian pada diri kamu. Itu dipanggil ihsan. Ihsan itu adalah jalan yang perlu dikerjakan sesudah masuk agama Islam. Semua di kalangan kita ni kena ada ihsan. Ihsan pada diri kita. Orang Melayu kita pun panggil ihsan juga. Belah ihsan. Orang Melayu sebut demikian. Ihsan ni maknanya apa dia? Perasaan pada diri kita ni, jiwa raga kita ni sentiasa kena ada hubungan dengan Allah. Dan untuk ini, maka yang paling dahulu dilakukan ialah berbuat amal saleh. Buat dulu amal saleh. Buat. Lama-lama timbul perasaan ihsan ataupun perbuatan yang baik dan terpuji, serta menahan diri
dari berbagai macam kemaksiatan dan kafun anil ma'siyah. Mengapa kedua hal itu terpenting dilakukan dahulu? Menahan diri daripada berbuat maksiat. Macam kadang-kadang kan, saya biasa buat contoh. Kita ni rasa macam nak demam je hari ni. Kenapa nak demam ni? Orang tanya. Dia kata tak mengumpat lagi dah. Tak mengumpat lagi. Kalau boleh mengumpat, lega sikit daripada demam ni. Dia pun nak mengumpat. Lalu dia kata tak, jangan mengumpat. Aku tak boleh mengumpat. Kalau aku mengumpat, aku ni tak ada ihsan dalam hidup aku. Kadang-kadang datang perasaan nak buat maksiat. Nak buat maksiat pada diri kita. Dalam hidup kita ni. Waktu mana datang perasaan nak buat maksiat, kita tahan diri kita. Bila kita tahan diri kita tu, maknanya kita sedang ihsan. Itu cara demikian dalam diri kita. Maknanya kita tahan. Sebab itulah yang pada akhirnya nanti akan menyampaikan kita semua kepada hakikat keimanan. Sampai pada kedudukan keimanan yang tinggi dalam hidup kita ini. Sedangkan keimanan itulah yang dapat membawa kita kepada kedudukan berbuat ihsan bila kita jadi demikian. Amal kebaikan dan kebajikan. Baiklah, kami cukupkan sekian dahulu dalam menunjukkan makna ketakwaan. Katanya Tuan kitab kita ni. Kita jangan panjang dalam mukaddimah tentang takwa ini. Untuk diperingkaskan lagi, rasa belum cukup mencapai kepada sasarannya. Adapun masalah yang berkenaan dengan makna wara', maka sebaiknya kita mengutip apa yang terangkan oleh Imam Ghazali sahaja, iaitu yang berhubungan dengan tingkat ataupun martabat kewarakan yang semacam ada 4 perkara. Imam Ghazali berkata berikut ini. 4 macam peringkat dalam wara'. Ni maknanya, kita tinggalkan tajuk takwa dahulu. Kita terus kepada tajuk mengenai dalam hidup kita ni mesti jadi manusia yang wara'. Mesti jadi manusia yang berhati-hati. Wara' ni, saya gunakan kalimah berhati-hati. Cara pada diri kita demikian. Orang yang wara' ni ada 4 tingkatan dia. Katanya Imam Ghazali. Yang pertama, itu wara' udul. Ataupun kewarakan sebab berupa kepastian. Maksudnya, ialah setiap perkara yang diambil dari adanya suatu fatwa mengenai perkara yang jelas merupakan hal yang dapat dimasukkan dalam hal keharaman secara mutlak ataupun tidak dapat ditawar-tawar lagi hukum haramnya itu. Sehingga apabila dilakukan, maka pelakunya dikatakan sebagai manusia yang fasik ataupun kurang sempurna akal dan juga mengerjakan sesuatu kemaksiatan yang pasti diterapi dosa. Ini wara' yang tingkat yang pertama. Udul dipanggil. Wara' udul ni wara' yang berupa benda yang pasti dah. Macam arak tu haram. Dipanggil demikian. Arak tu haram. Dah pasti dah haram. Tak boleh nak tawar lagi. Macam mana kita nak kata arak ni boleh jadi halal? Tak boleh. Kerana arak tu tetap haram. Judi ni sehari dua ni kerajaan Malaysia sebut. Kerajaan sebut, dia kata pencabutan judi itu 22 juga. Ditambah daripada 8 menjadi 22 ke tak silapnya. Ni orang ni jenis tak warak ni. Menteri yang sebut macam ni jenis menteri yang tak warak. Kalau menteri ni dia benar kebenaran judi juga, dia kan tangan dia juga, seramai mana yang judi itu dia bertanggungjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Patutnya berkurangan, bukannya semakin bertambah. Ni cabutan judi ni jadi bertambah, jadi 22 pula. Misal contohnya, judi ni macam mana sekalipun dia tetap haram. Dia tetap haram. Tak boleh kita kata saya nak benarkan benda yang diharamkan oleh Allah. Dosa pada diri kita demikian. Ni kena ingat ni, Menteri Keuangan kena tahu benda demikian. Jangan sembarangan nak meluluskan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita tegur ni. Kena ingatkan di kalangan kita. Tak boleh buat jadi demikian. Dosa kita lakukan. Kerana apa dia? Bila kamu buat juga, tanda kamu tidak warak dalam hidup kamu. Sebagai seorang Islam. Pelik kan? Tengah-tengah pandemik macam ni pun, masih lagi nak tambah lagi. Masih lagi nak buat lagi benda-benda yang sebegitu. Tak patut. Tak patut di kalangan kita. Kena tegur dan kena bagi tahu. Dan semua umat Islam kena bagi tahu benda ni tak betul. Jangan buat. Kita ni sedang dalam keadaan yang Allah marah tak habis lagi pada kita. Tengah-tengah Allah marah ni pun, kita masih lagi
nak tambah dengan maksiat yang dilakukan itu. Tak boleh demikian. Tingkat yang kedua, iaitu yang dapat diberikan contoh sebagai berikut. Semua perkara syubhah yang tidak wajib, semua perkara syubhah yang tidak wajib menjauhinya, namun disunnahkan untuk menjauhkan dari mengerjakannya. Kemudian adapun kesyubhan yang wajib dijauhi, maka perkara itu dianggaplah satu perkara yang haram. Di antaranya lagi ialah sesuatu yang makruh untuk dijauhi. Bersikap wara' dalam masalah ini adalah wara' orang-orang yang masih memiliki sifat was-was ataupun masih terkena godaan syaitan. Sebab syaitan itu sentiasa mengajak ke jalan keharaman. Atau apabila tidak dapat langsung, cukuplah dengan yang makruh dulu dan sedikit demi sedikit menginjak ke arah keharaman. Was-was itu dapat diumpamakan sebagai seorang yang enggan sewaktu mana diajak berburu binatang sebab takut apabila buruan sudah menghilang ataupun diambil orang lain, lalu dianggap sebagai pemiliknya. Inilah yang dapat dikatakan was-was ataupun godaan yang datang daripada hati dan dirinya sendiri. Was-was itu lain sekali dengan bimbang atau ragu-ragu. Sebab bimbang itu dipergunakan untuk menyatakan sesuatu yang sunnah atau baik sekali jikalau ditinggalkan dan dijauhi, namun tidak wajib dihindari. Sebab mungkin saja boleh dilakukan menurut pendapat ulama yang lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya yang berbunyi, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ini tingkat yang kedua. Dalam warak ni, kadang-kadang kita ni ragu-ragu. Pergi ke pasar raya, tengok biskut, nak beli biskut. Biskut tu ditulis huatai, misal contoh. Tapi kita pun tengok, nak beli ke tak beli ni. Nak makan ke tak makan. Orang yang warak dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Kerana benda ni tak pasti halal. Tak pasti halal. Senang kita, contoh yang mudah. Ataupun kadang-kadang kita pergi tengok makanan sedap. Tapi tengok yang menyediakan makanan tu seksi bukan main lagi. Kita orang yang warak, dia tinggal makanan tu. Dia kata saya tak nak makan lah makanan. Kenapa dia? Yang menyediakan ini tidak soleh. Makanan yang soleh, saya akan makan. Tapi makanan daripada orang yang tak soleh, saya tak nak makan. Kenapa dia? Bimbang. Dalam istilah orang Melayu dipanggil benak. Kita akan jadi benak. Orang Melayu ditanya, kenapa jadi benak? Kerana makan semut banyak. Misal contohnya. Makan kengga, bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Istilah yang digunakan oleh orang Melayu kita. Di antara benda yang ditinggalkan oleh orang yang warak ialah benda-benda yang meragukan. Bila benda-benda tersebut meragukan di kalangan kita, benda-benda tersebut teragak-agak, dalam keadaan diagak-agak saja, maka orang yang mukmin, yang soleh, dia tinggal perkara demikian. Dia akan ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang membuatkan kamu jadi ragu-ragu dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Itu kaedah yang digunakan. Hadis ini, hadis di atas itu bukan menunjukkan keharaman, tetapi hanyalah berupa larangan yang bersih daripada keharaman. Ini peringkat yang kedua lah. Maknanya kita tinggalkan yang ragu-ragu tadi. Atau dalam istilah ilmu hadis, disebut nahyu tanzihin. Larangan yang bersih. Ataupun karahatun tanzihin. Makruh yang bersih daripada keharaman. Diriwayatkan daripada Ibn Sirin, bahawasanya ia meninggalkan harta kepada serikat sekerjanya ataupun kawan dalam perseorangan yang diadakan oleh keduanya sebanyak 4,000 dirham. Lalu dalam hatinya timbul sesuatu yang kurang enak dan meragu-ragukan. Maksudnya, apakah yang dilakukan itu boleh ataupun tidak. Sebab orang yang berseteru itu, orang yang bersama itu, sentiasa perlu melihat keluar masuknya harta. Para alim ulama Islam menyatakan bahawa perbuatan Ibn Sirin itu boleh saja dan tidak mengapa. Yakni tidak wajib dan tidak pula haram. Dengan huraian sebagaimana di atas itu, yang berupa suatu kesyubhatan tidaklah perlu dijauhi. Inilah contoh
daripada tingkatan yang kedua dalam masalah kewarakan ini sendiri. Maknanya orang yang warak ni macam Ibn Sirin, patutnya dia boleh je dia nak masukkan harta dia dengan harta orang-orang yang lain. Tapi harta orang lain tu dia bimbang, takut-takut harta ni daripada sumber yang tak baik. Sumber-sumber yang tak baik duduk dalam satu syarikat, dia pun tarik diri daripada syarikat. Kenapa? Kerana warak tak nak terlibat dengan syarikat yang bergabung di antara syarikat dia dan orang yang entah daripada mana sumber-sumber yang duit yang masuk dalam syarikat tersebut. Ni orang yang warak lah. Kita ni fikir untung je. Mana kita fikir tentang mengenai duit orang tu dah datang daripada mana, sumber mana. Kecuali orang yang warak, dia akan tengok duit ni sumber daripada mana, yang nak share dalam syarikat ini sendiri. Ni Ibn Sirin, tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga dalam masalah warak ini, tingkat yang ketiga ni insya-Allah kita sambung pada akan datang nantilah. InsyaAllah. Baru yang kedua ni pun nampak macam tak berapa nak faham dah kitanya. Jadi kita sambung pada yang ketiga pada minggu yang akan datang nantilah insyaAllah. Biar kita bertenang-bertenang sikit dalam masalah warak ini. InsyaAllah kita panjang lagi dalam perbincangan masalah warak ini. InsyaAllah kita akan dapat manfaat daripada perbincangan ini nanti insyaAllah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada hari yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah berkati setiap amalan-amalan yang dikerjakan ini sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.